Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang hadir di forum hari ini. Saya Haikal selaku moderator bagi forum yang bertajuk Kemahiran Berbahasa Melayu Berakar Umbi dari Penguasaan Tata Bahasa dan Penghayatan Perkembangan Bahasa. Hari ini, kita akan mengupas pentingnya penguasaan tata bahasa dalam kemahiran berbahasa Melayu serta bagaimana perkembangan bahasa dapat diperkukuhkan melalui penghayatan warisan. Bersama saya adalah Encik Akmal, seorang guru subjek kemahiran bahasa Melayu, dan saudara Irfan, seorang pepengaruh media sosial yang terkenal dengan konten berkaitan warisan Melayu. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan dengan pandangan Akmal mengenai pentingnya tata bahasa dalam pendidikan bahasa Melayu. Dipersilakan. Okey, terima kasih Moderator Haikal. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Saya ingin menekankan bahawa penguasaan tata bahasa adalah asas kepada kemahiran berbahasa yang baik. Kerana tanpa tata bahasa yang betul, komunikasi akan menjadi tidak berkesan. Sebagai seorang guru, saya sering melihat pelajar yang tidak memahami penggunaan tata bahasa dengan baik. Ini akan menyebabkan mereka sukar untuk menulis dan berbicara. Contohnya, kita dapat lihat banyak pelajar yang keliru dengan penggunaan kata sendi dan imbuhan, yang di mana itu merupakan aspek penting dalam tata bahasa itu sendiri. Oleh itu, kita perlu memberi tumpuan kepada pengajaran tata bahasa dalam kelas agar pelajar dapat menguasainya dengan baik. Penguasaan tata bahasa ini juga bukan sahaja membantu mereka dalam peperiksaan, tapi juga dalam kehidupan seharian mereka. Terima kasih Encik Akmal. Saya juga ingin menambah bahawa penguasaan tata bahasa bukan sahaja penting dalam pendidikan formal tetapi juga dalam komunikasi seharian. Sebagai contoh, apabila kita bercakap dengan rakan-rakan atau menulis mesej di media sosial, penggunaan tata bahasa yang betul dapat membantu penyampaian maksud dengan jelas. Kita juga mengakui bahawa bahasa Melayu ini mempunyai keindahan tersendiri. Dengan memahami tata bahasa ini juga, kita dapat menghargai kehalusan dan keindahan bahasa kita itu sendiri. Ini juga memberi kita keyakinan untuk menggunakan bahasa Melayu dengan lebih berkesan. Jadi, mari kita dengarkan pandangan Irfan mengenai peranan media sosial dalam mempromosikan tata bahasa. Silakan. Terima kasih Moderator Haikal. Dalam era digital ini, media sosial menjadi alat yang paling penting dan berkuasa untuk mempromosikan bahasa dan budaya. Sebagai pempengaruh, saya berusaha menghasilkan konten-konten yang menarik dan mendidik tentang warisan Melayu kita. Saya percaya media sosial dapat menarik minat generasi muda terhadap bahasa kita. Misalnya, saya sering mencipta video pendek yang menunjukkan keindahan tata bahasa-bahasa Melayu dan mengapa ia penting untuk kita kuasainya. Melalui cara ini, saya harap dapat menarik perhatian pelajar agar mereka lebih menghargai bahasa mereka. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada Akmal untuk membincangkan lebih lanjut tentang pengajaran tata bahasa. Okay. Terima kasih Irfan. Saya ingin menambah bahawa pengajaran tata bahasa ini perlu dilakukan dengan cara yang menarik. Di mana di sekolah, kami menggunakan permainan dan aktiviti interaktif untuk membantu para pelajar memahami konsep tata bahasa itu sendiri. Contohnya, kami mengadakan kuis dan permainan bahasa yang merangsang minat pelajar ni. Kami juga memanfaatkan teknologi yang menggunakan aplikasi pembelajaran yang mengandungi latihan tata bahasa yang interaktif. Dengan cara ini, pelajar dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tidak membosankan. Penguasaan tata bahasa ni bukan sahaja untuk tujuan ujian tetapi juga untuk kegunaan seharian. Mari kita dengar lagi pandangan Haikal tentang pentingnya tata bahasa dalam situasi harian. Terima kasih Encik Akmal. Penguasaan tata bahasa ini memberi impak yang besar dalam cara kita berinteraksi dalam situasi harian seperti ketika berbual dengan rakan ataupun menulis surat rasmi. Penggunaan tata bahasa yang tepat adalah penting. Saya ingin menekankan bahawa tata bahasa membantu kita mengekspresikan diri dengan lebih tepat dan jelas. Ini amat penting dalam situasi formal seperti temu duga mahupun pembentangan, di mana kesilapan kecil boleh mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita.
Mari kita kembali kepada Ifan untuk melihat bagaimana media sosial dapat membantu memperbaiki tata bahasa. Terima kasih moderator Haikal. Jadi saya ingin menyentuh tentang pengaruh positif yang dapat diberikan oleh media sosial dalam kita memperbaiki tata bahasa. Melalui platform seperti Instagram dan TikTok, saya sering mencipta konten yang memberi tumpuan kepada kesalahan tata bahasa yang biasa dan untuk cara kita memperincikan dan memperbaikinya. Jadi saya juga mengadakan cabaran dalam kalangan pengikut untuk mencipta ayat menggunakan tata bahasa yang betul. Jadi ini menggalakkan mereka untuk berlatih dan memperbaiki kemahiran mereka dengan cara yang menyeronokkan. Dan sekarang saya serahkan kepada Tuan Akmal untuk memberikan lebih banyak maklumat tentang teknik pengajaran tata bahasa. Okey, terima kasih Irfan. Jadi saya ingin membincangkan lagi tentang teknik pengajaran yang dengan lebih mendalam. Dalam kelas, kami sebagai guru menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan projek yang di mana pelajar akan melakukan kajian tentang tata bahasa dan menerapkannya dalam penulisan mereka. Kami juga mengadakan pembentangan yang di mana pelajar akan berkongsi hasil kajian mereka. Jadi ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran bahasa mereka, tetapi juga keyakinan mereka dalam bercakap di hadapan orang ramai. Selain daripada itu, pelajar juga belajar daripada rakan-rakan mereka. Mari kita dengar pula pandangan daripada saudara Haikal tentang bagaimana penghayatan bahasa dapat membantu dalam pembelajaran. Okey. Silakan saudara Haikal. Terima kasih, Tuan Akmal. Bagi saya, penghayatan bahasa adalah kunci dalam pembelajaran. Seperti ketika pelajar berinteraksi dengan teks-teks sastra, mereka bukan sahaja mempelajari tata bahasa, tetapi juga memahami budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Saya percaya melalui penghayatan yang mendalam terhadap teks, pelajar akan dapat membentuk hubungan yang lebih kuat dengan bahasa Melayu. Maafkan saya. Mari kita kembali kepada saudara Irfan untuk mendengar lebih banyak tentang bagaimana beliau menggalakkan penghayatan bahasa di kalangan pengikutnya. Silakan. Jadi saya mengesyorkan buku-buku yang menunjukkan kekayaan sastra Melayu dan membuat ulasan tentangnya di media sosial. Dan dengan cara ini, saya berharap dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa dan warisan kita. Saya juga mengadakan sesi membaca puisi secara live di media sosial untuk menggalakkan penghayatan dan lebih dalam terhadap keindahan bahasa Melayu ini. Kembali kepada Tuan Akmal untuk sesi terakhirnya. Saya ingin menekankan bahawa penguasaan tata bahasa ni dan penghayatan bahasa adalah dua aspek yang saling melengkapi. Yang mana sebagai pendidik adalah tanggungjawab kami sebagai guru untuk memastikan pelajar memahami dan menghayati bahasa Melayu dengan baik. Kami juga mengadakan bengkel tata bahasa untuk pelajar yang di mana mereka dapat belajar dengan lebih intensif dan menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian mereka. Jadi saya berharap inisiatif ini dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran bahasa mereka secara menyeluruh. Jadi mari kita kembali kepada saudara Haikal untuk memberikan kesimpulan akhir. Okey, baik. Terima kasih Encik Akmal dan saudara Irfan atas pembentangan yang sangat berinformasi ini. Kita telah melihat bagaimana penguasaan tata bahasa ini dan penghayatan bahasa Melayu saling berkait dan penting dalam kehidupan kita. Tata bahasa yang kukuh membolehkan kita berkomunikasi dengan lebih berkesan. Manakala penghayatan bahasa membantu kita memahami dan menghargai warisan budaya kita ini. Saya berharap bahawa forum ini memberi inspirasi kepada kita semua terus mengukuhkan kemahiran bahasa Melayu dan menghargai nilai-nilai budaya yang ada. Jadi sekarang kita akan meneruskan dengan pandangan Encik Akmal dengan lebih terperinci lagi. Jadi silakan Encik Akmal. Okay, terima kasih saudara Haikal. Jadi dalam sesi ini saya ingin berbincang tentang kepentingan latihan praktikal dalam penguasaan tata bahasa. Melalui latihan yang konsisten, pelajar dapat membaiki kesilapan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap tata bahasa. Kami sebagai guru di sekolah sentiasa berusaha untuk menyediakan pelbagai jenis latihan termasuk latihan penulisan,
dan pengucapan awam yang memberi penekanan kepada penggunaan tata bahasa yang betul. Seterusnya, mari kita dengar pandangan Irfan tentang cara-cara kreatif yang boleh digunakan untuk menggalakkan latihan tata bahasa di kalangan pengikut. Baiklah, terima kasih kepada Encik Akmal, dan saya sangat setuju bahawa latihan praktikal adalah sangat penting, dan saya sering menganjurkan aktiviti interaktif di media sosial seperti kuis tata bahasa dan pertandingan menulis. Melalui cara ini, pengikut saya tidak hanya belajar tetapi juga berasa terlibat dan teruja. Saya percaya pendekatan yang lebih dinamik dan menarik dapat membantu mereka lebih menghargai bahasa Melayu kita. Dan sekarang saya serahkan kepada moderator Haikal untuk membincangkan lagi tentang pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran bahasa. Terima kasih saudara Irfan. Bagi saya, penilaian adalah satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Ia membantu pelajar mengetahui tahap penguasaan mereka dan mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki. Di samping itu, penilaian yang dilakukan secara berterusan memberi maklum balas yang berguna kepada guru dan merancang pengajaran yang lebih berkesan. Jadi, mari kita kembali kepada Encik Akmal untuk mendengarkan lebih lanjut tentang strategi penilaian yang digunakan semasa di dalam kelas. Okay, terima kasih sekali lagi kepada saudara Haikal. Jadi, di dalam kelas, kami sebagai guru menggunakan pelbagai jenis penilaian termasuk penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif ini membolehkan kami menilai kemajuan pelajar secara berterusan melalui tugasan harian dan kuis ringkas. Ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk membaiki diri mereka sebelum penilaian akhir. Kami juga menggalakkan para pelajar untuk memberikan maklum balas kepada rakan-rakan mereka sebagai satu cara untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. Sekarang saya ingin mendengar pandangan saudara Irfan tentang bagaimana penilaian boleh dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kesedaran bahasa di media sosial. Okay, dipersilakan saudara Irfan. Terima kasih sekali lagi Encik Akmal. Saya percaya penilaian di media sosial boleh dilakukan melalui maklum balas daripada pengikut. Contohnya, selepas mereka mencipta konten yang berkaitan dengan tata bahasa yang telah saya anjurkan, saya sering meminta pengikut untuk memberi komen tentang apa yang mereka pelajari. Ini bukan sahaja dapat membantu mereka memberikan peluang untuk merenungkan pengetahuan mereka, tetapi juga membantu saya untuk memahami sejauh mana mesej yang saya sampaikan kepada mereka begitu berkesan. Dan jadi mari kita kembali kepada moderator kita, Cik Akal, untuk mendengar lebih banyak tentang penilaian yang dapat dilakukan. Okey, terima kasih sekali lagi saudara Irfan. Jadi, penilaian yang baik dapat mencetuskan motivasi dalam pembelajaran. Ketika pelajar melihat kemajuan mereka melalui penilaian, maka mereka cenderung untuk lebih bersemangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Ini juga menggalakkan inisiatif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi, mari kita mendengar pandangan terakhir daripada Encik Akmal tentang peranan kolaborasi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subjek bahasa. Okay, terima kasih moderator Haikal. Okay, jadi kolaborasi antara pelajar sangat penting dalam pembelajaran bahasa ni. Kami sebagai guru sering mengadakan aktiviti berkumpulan yang di mana para pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan bahasa mereka. Ini dapat membantu mereka belajar daripada satu sama lain dan membina kemahiran sosial yang penting. Kolaborasi juga membolehkan pelajar ni berlatih menggunakan tata bahasa dalam pelbagai situasi. Okay, jadi saya nak dengar apakah pandangan saudara Irfan tentang bagaimana awak boleh menggalakkan kolaborasi di kalangan pengikut anda di media sosial. Baiklah, Encik Akmal, atas soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi, saya menggunakan platform media sosial untuk menggalakkan kolaborasi di kalangan pengikut saya. Saya sering menganjurkan cabaran di mana mereka perlu bekerja dalam kumpulan untuk mereka mencipta konten berkaitan tata bahasa. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan keterlibatan mereka, tetapi juga boleh membolehkan mereka belajar sambil berseronok. Mari kita kembali kepada moderator Haikal kita untuk mendengarkan kesimpulan akhir. Okey, baiklah kita sampai ke penghujung. Terima kasih Encik Akmal dan saudara Irfan atas sumbangan yang sangat berharga dalam forum hari ini.
kita telah melihat bahawa penguasaan tata bahasa, penghayatan bahasa dalam tahap praktikal, penilaian dan kolaborasi adalah aspek yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Melayu. Saya berharap forum ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus memartabatkan bahasa Melayu dan menggalakkan generasi muda menghargai warisan bahasa kita. Semoga kita dapat terus memperbaiki kemahiran berbahasa dan berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dihormati. Saudara Haikal, seterusnya saya ingin menyentuh sedikit tentang perintegrasi teknologi dalam pengajaran tata bahasa. Dalam era digital ini, kita harus memanfaatkan segala teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Kami sebagai guru ni menggunakan platform atas talian dan pelbagai aplikasi pembelajaran yang interaktif untuk mengajar tata bahasa ini. Dengan cara ini, pelajar kami dapat belajar dengan lebih fleksibel dan berkesan. Jadi saya nak dengar apakah pandangan saudara Irfan tentang bagaimana teknologi ini boleh digunakan untuk mempromosikan bahasa Melayu. Okey, dipersilakan saudara. Baiklah, jadi terima kasih Cik Akmal dan saya rasa ini adalah rumusan yang terakhir. Dan saya setuju bahawa teknologi memainkan peranan penting dalam mempromosikan bahasa Melayu. Di media sosial, saya sering menggunakan alat grafik dan video untuk menjelaskan konsep-konsep tata bahasa dengan cara yang lebih visual dan menarik. Dan dengan ini membantu pengikut saya memahami dengan lebih baik dan menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan lebih berkesan. Jadi itu rumusan saya untuk forum pada hari ini. Terima kasih saudara Irfan atas rumusan yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi mari kita teruskan dengan sesi soalan yang telah diajukan. Beberapa soalan yang telah diajukan oleh penonton di rumah. Pengetahuan tentang budaya sangatlah penting dalam penguasaan bahasa. Ketika pelajar memahami konteks budaya di sebalik bahasa, mereka dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan. Penghayatan terhadap sastra dan tradisi Melayu yang memperdalam pemahaman mereka terhadap bahasa. Jadi, mari kita dengar pandangan terakhir daripada Encik Akmal tentang bagaimana budaya dapat berintegrasi dalam pembelajaran tata bahasa. Okey, terima kasih saudara Haikal. Itu satu soalan yang menarik. Okey, jadi kami sebagai guru di sekolah ni, kami sentiasa berusaha untuk mengintegrasikan elemen budaya dalam pengajaran kami. Contohnya ketika kami mengajar tata bahasa, kami juga akan membincangkan tentang peribahasa dan ungkapan Melayu yang membawa kepada nilai-nilai budaya. Ini bukan sahaja memperkayakan pemahaman pelajar tentang tata bahasa, tapi juga menghargai warisan budaya kita. Jadi mari kita dengar pendapat saudara Irfan tentang cara beliau menggunakan budaya dalam konteks ni. Okey, dipersilakan saudara. Sebagai pempengaruh media sosial, saya sering mencipta konten yang menggabungkan elemen budaya seperti yang saya katakan sebentar tadi. Misalnya, saya mengadakan sesi tentang makna di sebalik peribahasa Melayu dan bagaimana ia boleh digunakan dalam penulisan dan percakapan. Dan dengan cara ini, saya berharap dapat saya menarik minat penonton dan pengikut saya terhadap keindahan bahasa dan juga budaya Melayu. Dan sekarang, mari kita berbalik kepada moderator kita lah. Okey, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Encik Akmal dan saudara Irfan atas perkongsian pada pagi ini. Forum hari ini telah memberikan banyak pandangan yang berguna tentang penguasaan tata bahasa, penghayatan bahasa, penggunaan teknologi dan pentingnya budaya dalam pembelajaran bahasa. Jadi saya berharap setiap orang dapat mengambil apa yang telah dicadangkan dan menerapkan dalam kehidupan seharian mereka, serta memartabatkan bahasa Melayu ini. Semoga kita terus berusaha untuk meningkatkan lagi kemahiran berbahasa kita dan memelihara warisan budaya yang sangat berharga ini. Jadi itu sajalah forum kita pada hari ini. Dengan itu saya mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.